Hari ini kita nak belajar maximum, minimum and saddle points of functions of two variables. Okey, untuk nak selesaikan ini, kita perlu ada beberapa step. Okey, so saya akan ajar kamu step tersebut. Okay, the second derivative test for functions of two variable functions. So, step dia adalah yang pertama, kita kena cari fx. That means, untuk apa-apa soalan yang diberikan, kamu kena cari beza untuk x, beza untuk y, lepas tu beza untuk x kuasa 2, iaitu 2 kali x. So, daripada sini, kena cari lagi sekali. Lepas tu, beza y 2 kali. Maksudnya, selepas buat yang ni, kena cari lagi sekali. Lepas tu daripada bezaan x, kena cari fxy. Maksudnya daripada pembezaan x ni, kena cari pembezaan y juga. Okay, so ada 5 step. So untuk step pertama ni ada 5 langkah. Satu adalah fx, fy, fxx, fyy dan fxy. Okay, selepas cari semua ini, step kedua adalah kena selesaikan persamaan yang kita dapat jawapan dekat sini. Maksudnya dz dx adalah fx. So fx ni sama dengan kosong dan fy ni sama dengan kosong. Selepas kita jadikan sama dengan kosong equal to 0, kita carilah jawapan untuk x dan y, di mana dia akan obtain the coordinates of stationary points. So selepas selesaikan, kita boleh cari stationary points. Okey. Step ketiga kita adalah selepas kita cari semua equation ni, semua stationary points dengan dengan pembezaan yang ni, kita masukkan dalam formula. Okey, segitiga ini, formula dia adalah beza x, y, pembezaan beza x dengan y, kuasa 2 kan, tolak dengan hasil darab beza xx dengan beza yy. Okey. Jawapan segitiga ini, jawapan yang ini, kalau kita dapat lebih daripada kosong, maksudnya hasil penyelesaian yang ini, kalau kita dapat kosong, lebih daripada kosong, itu adalah saddle point. Manakala hasil beza dia tolak hasil beza dia, kalau kita dapat kurang daripada kosong, means yang itu boleh jadi maksimum atau minimum. Bagi menentukan itu adalah point maksimum atau minimum, kita kena refer pada fxx. Kalau value fxx adalah kurang daripada kosong, maka dia adalah maksimum. Kalau fxx lebih daripada kosong, itu adalah minimum. Okey. Sekarang kita tengok dulu satu contoh soalan. Lepas tu baru kita akan lebih faham lah. Okay, step pertama. Okay, soalan dia adalah find the stationary points of the function f x y equals to x kuasa 3 tolak xy tambah y kuasa 3. Classify accordingly. Okay, so step pertama tadi kita dah tahu. Kita nak bezakan beberapa step. Okay, so saya tulis dulu soalan fxy sama dengan x kuasa 3 tolak xy tambah y kuasa 3. Okey, beza pertama fx adalah 3x kuasa 2. Bezakan x, dapat 1 darab dengan y is y. Beza kedua x adalah 6x. Ini akan jadi kosong. Beza x, y adalah, so daripada sini ke sini. Bezakan y adalah x akan jadi kosong, maka y akan jadi negatif 1. Okay, ini dah settle. Sekarang pergi kepada fy. Daripada equation pertama, fy, so turun ke sini. Fy, so y akan jadi 1. Ini akan jadi kosong. Y akan jadi 1, maka negatif x tambah 3y kuasa 2.
Okey. Then next step FYY pula. Untuk FYY ini akan jadi kosong, maka tinggal 6Y. Okey. So dah buat step pertama. So step kedua kita kena cari stationary points. Untuk cari stationary points, kita anggap fx ini sama dengan kosong. Maksudnya 3x kuasa 2 tolak y sama dengan kosong. At the same time, negatif x tambah 3y kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, so kita nak buat macam mana? Kita pindahkan mana-mana satu dan gantikan lagi satu dalam, ganti masuk lagi satu dalam equation seterusnya. Okey, so kalau nak senang macam ni, 3x kuasa 2 sama dengan y ini kita pindahkan pergi sini, sama dengan y. Okay, so kita anggap ini adalah equation pertama. Ini adalah equation kedua. So, gantikan 1 dalam 2. So, 2 kita adalah negatif x tambah 3 y kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, negatif x tambah 3 y kuasa 2 sama dengan kosong, di mana y sekarang adalah 3x kuasa 2. Okey, so kita selesaikan ataupun kita kembangkan, kita akan dapat 9x kuasa 4 sama dengan kosong. Masih boleh buat 27x kuasa 4 sama dengan kosong. Okey, kita tak perlu hapuskan x manakala kita buat pemfaktoran. Okey, bila buat pemfaktoran x sama dengan x kurungan, so bila x dah keluar tinggal negatif 1 tambah 27x kuasa 3 sama dengan kosong. Okey, kita akan cari value-value yang possible untuk x. Maka di sini kita akan dapat dua jawapan. Satu adalah x sama dengan kosong. Lagi satu, kita selesaikan. Okey, 1x sama dengan kosong atau negatif 1 tambah 27x kuasa 3 sama dengan kosong. So 27x kuasa 3 sama dengan 1. X kuasa 3 sama dengan 1 per 27. X kuasa 3 sama dengan X sama dengan punca kuasa 3 1 per 27. Bila selesaikan, kita akan dapat x sama dengan 1 per 3. Okey. Boleh ke? Okey. Then, kita sambung sedikit di sini. Okey, tak perlu. Kita sambung di kertas lain. So, kita sekarang dah dapat dua value untuk x. Okey. So, apabila x sama dengan kosong, y sama dengan, okey, untuk cari y, kita ambil balik equation asal, y adalah 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Sekarang value x adalah kosong. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat kosong di sini. So, koordinat pertama adalah kosong, kosong. Okey, selepas kita dah dapat koordinat, baru kita cari untuk segitiga ini. So, formula segitiga adalah f xy kuasa 2 tolak fxx fyy. Okey. So, daripada equation yang asal kita cari, fxy adalah negatif 1 kuasa 2
tolak dengan fxx adalah 6x. So 6, x adalah 0. Lepas tu darab dengan fyy, iaitu fyy pun 6, 0. Okay. So fyy adalah 6y, so 6, 0. Okay. Ini akan dapat 1. Ini hasil darab dia adalah 0. Maka 1 adalah lebih daripada 0. Kalau lebih daripada 0, dia masuk dalam kategori saddle point. Okay, so ini adalah, apa maksud dia adalah titik 00 00 is a saddle point. Okay. Saya pecahkan pada 2. Okay, so kita dah selesai untuk bahagian pertama. Kita boleh lagi selesai, kita perlu lagi selesai untuk apabila x sama dengan, x kedua adalah 1/3. So apabila x sama dengan 1/3, y sama dengan 3 1/3 kuasa 2. Okey, 1/3 akan dapat 1/9. 1/9 darab dengan 3, kita akan dapat 1/3 balik. Okey. So, masukkan balik dalam formula fxy kuasa 2 tolak fxx fyy. Ini adalah negatif 1 kuasa 2 sebab dia mesti sama. Tolak 6 1/3 darab dengan 6 1/3 tutup kurungan. So ini kita akan dapat 1 tolak 6 darab 1/3 adalah 6 bagi 3 2. So 2 darab 2. Okey, so sini kita akan dapat 1 tolak 4. 1 tolak 4 adalah negatif 3. Kalau nombor negatif, dia adalah maksimum atau minimum. Kita tak tahu dia mana satu, maksimum atau minimum. Sebab tak tahu mana satu, kita refer pada fxx. Fxx kita adalah 6x. So 6x adalah 1/3. So jawapan dia adalah 2. 2 adalah lebih daripada 0. Okey, kita balik kepada formula. Apabila lebih daripada 0, dia adalah minimum. So, kita boleh buat conclusion. Titik 1/3 1/3 is a minimum point. Okey, itu sahaja. Mungkin jalan kerja dia panjang sikit, markah pun banyak jugalah untuk bab ni. Okay, cuma saya nak recall lagi sekali apa yang kita perlu buat. Step pertama, kita kena cari fx, fy, fxx, fyy dengan fxy. Lepas tu, kita anggap fx dengan fy sama dengan 0. Okey, lepas tu kita akan, bila kita cari sama dengan 0, kita akan dapat koordinat. Bila kita dah cari koordinat, kita cari segitiga pula. Okey, masa nak cari segitiga, kita masuk dalam formula fxy kuasa 2 tolak fxx fyy. Kalau fxy, kalau hasil penyelesaian ini melebihi 0, itu dianggap sebagai saddle point.
Jika kurang daripada kosong, dia boleh boleh jadi maksimum atau minimum. Nak confirmkan sama ada dia maksimum atau minimum, kita kena refer pada f(x)(x). Jika f(x)(x) ni kurang daripada kosong, dia adalah maksimum. Kalau lebih daripada kosong, dia adalah minimum. Okay, mungkin ada soalan dia akan ada satu koordinat saja. So, itu bergantung pada soalan. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.